dalam hati puak-puak Arab. Mereka lah yang menggelarkan Nabi sebagai Al-Amin. Keputusan yang dibuat oleh Nabi disebut-sebut tentang kebijaksanaan, disebut-sebut tentang akhlak yang mulia, disebut-sebut tentang sikap yang baik yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ketika mana Nabi mencecah usia 37 tahun, sebahagian kitab sirah menggambarkan ketika itulah Nabi mula tak selesa. Nabi mula tak selesa tengok suasana hiruk pikuk kejahilan masyarakat Arab jahiliah. Sejak daripada itulah dalam tempoh 3 tahun Nabi berulang alik ke Gua Hira, nak menyendirikan diri daripada terlibat dengan suasana jahiliah Arab. Nabi naik ulang alik ke Gua Hira, sehinggalah tuan-tuan sekalian usia Nabi mencecah 40 tahun. Ketika itulah Allah Ta'ala menghantar malaikat Jibril menceritakan Nabi tentang Nabi diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, sekaligus diberi amanah untuk membawa Islam. Allahu Akbar. Inilah poin saya sebenarnya, tuan-tuan. Inilah poin saya sebenarnya yang saya nak gambarkan. Bila cecah usia Nabi 40 tahun, sepanjang sebelum 40 tahun, 39 tahun Nabi hidup, penduduk Mekah sayang ke Nabi, penduduk Mekah puji Nabi, penduduk Mekah sanjung Nabi, penduduk Mekah rasa lega dengan Nabi, penduduk Mekah seronok dengan Nabi. Tapi bila cecah usia Nabi 40 tahun, diberi amanah oleh Allah Ta'ala untuk membawa Islam, maka pada ketika itulah tuan-tuan sekalian, penduduk Mekah mula membenci Nabi. Penduduk Mekah mula menghina Nabi. Penduduk masyarakat Arab Mekah mula mencari sesuatu kesilapan yang ada pada Nabi. Sebab apa, tuan-tuan? Jawapannya ialah sebab Nabi membawa Islam. Sebab tu saya sebut tadi sunnatullah. Sebab Nabi ditentang kerana Nabi bawa Islam. Sebab Nabi bawa Islam, tuan-tuan. Sebab Nabi bawa Islam lah Nabi ditentang. Nabi pulang daripada peristiwa itu, yang rapat dengan dia tentang Islam, tuan-tuan, Nabi mula seorang. Nabi bermula bawa Islam ni seorang. Kita bukan duduk di Ombudia, kita duduk di Sigombak ni, bukan kita mula seorang-seorang kita melangsungkan apa yang pernah Nabi bawa. Kita nak jumpa kutip beberapa orang sahabat, ajak join, jom kita buat surau, jom kita run perjalanan, program-program ibadah, program-program surau. Kita dah ada, kita melangsungkan apa hak Nabi buat dia. Nabi ni bermula seorang dia, tuan-tuan. Nabi bermula seorang dia. Nabi berdakwah secara sirriyah, memberi faham pada manusia supaya terima Islam. Nabi masuk berdakwah, menyampaikan Islam, memberi kefahaman Islam di rumah seorang sahabat yang bernama Arkam bin Abi Arkam. Tuan-tuan, pada ketika itulah sampai perintah daripada Allah minta supaya Nabi berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Tidak boleh lagi secara sirriyah. Kamu kena keluar di padang, keluar di pusat bandar, keluar di tempat orang ramai, berhimpun, ceritalah tentang Islam. Allah, tuan-tuan, berhimpun tempat awam ni sunnah Nabi. Berhimpun tempat awam ni, tuan-tuan, sunnah Nabi. Allah Ta'ala perintah Nabi berdakwah secara jahriyah, kena keluar tempat awam. Kerana itu saluran yang ada. Nak buat macam mana zaman tu Abu Lahab, Abu Jahal yang menguasai RTM 1, 2, TV3 suku ni, Nabi tak boleh masuk. Abu Lahab yang jaga, tuan-tuan. Maka ruang yang ada ketika mana Nabi terpaksa himpun manusia di suatu tempat lapang, Nabi sampaikan Islam pada mereka. Allah, tuan-tuan, tekanan demi tekanan dihadapi oleh Nabi. Bermacam-macam orang mula buat kepada Nabi. Puak-puak kafir tangkap sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi baca Quran, tangkap.
Sahabat Nabi duduk berimpun, tengah cerita tentang nak memahamkan Islam, tangkap tuan-tuan, Allah, sebiji air ni. Jangan tuan-tuan, hari ni kita jalan saja-saja tuan-tuan, kena tangkap. Kalau silap pakai baju warna yang tak baik, tak boleh. Tak pasal-pasal kita duduk berimpun cakap, kita kena tangkap. Macam zaman tu Abu Lahab arah, nampak pengikut Muhammad jalan seorang, nampak pelik sikit, tangkap. Cuba selak baju, dia pakai apa baju dalam. Abu Lahab kata, kamu tengok mereka berkumpul, kumpul dia, tangkap. Tak ada nego. Barangkali Abu Lahab, Abu Jahal tak ada, tapi watak dan karakter Abu Lahab dan Abu Jahal diwarisi oleh umat manusia pada hari ini. Allahu Akbar tuan-tuan. Nabi diberikan tekanan, sahabat ditangkap dan disiksa, sebahagian mereka dibunuh. Sebab apa? Sebab mereka duduk dengan Nabi bawa Islam tuan-tuan. Allah Ta'ala guna keadaan pujuk hati Nabi. Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat menceritakan tentang kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 146. Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kasir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala berfirman, berapa ramai di kalangan para nabi-nabi dan pengikut-pengikut setia mereka yang begitu ramai beriman dan bertakwa dan berjuang dengan para nabi mereka. Bagaimana mereka ditimpakan kesusahan ketika mana mereka berjuang di atas agama Allah. Tetapi mereka tidak pernah lemah. Mereka tidak pernah merasa takut. Mereka tidak tunduk kepada tekanan yang mereka terima. Disebabkan kesabaran yang dimiliki oleh mereka, Allah Ta'ala istihar, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala kasih pada orang-orang yang bersabar, yang membawa dan meneruskan perjuangan Islam. Tuan-tuan, Allah Ta'ala pujuk hati Nabi begitu. Tuan-tuan, macam-macam orang buat. Mereka beri tekanan pada Nabi. Akhirnya bagaimana mereka menggunakan kaedah menghantar Abu Talib, pak saudara Nabi yang saya sebut duk jaga Nabi tu, mereka hantar Abu Talib. Abu Talib, kau pergi jumpa Muhammad, seletok dengan anak saudara kamu tinggal Islam. Abu Talib pergi jumpa dengan Nabi, cerita puak-puak Mekah datang jumpa dia, minta aku ceritakan pada kamu supaya tinggal Islam. Tinggallah Islam. Apa jawapan Nabi? Agak-agak apa jawapan Nabi tuan-tuan? Nabi jawab begini ke? Tak apalah, kalau dah pak saudara suruh yang bela saya daripada kecil, saya ikutlah, saya tinggallah Islam. Nabi jawab begitu? Tidak. Nabi bersumpah. Nabi kata, wallahi ya am, law wada'a syamsa fil yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadzal amr aw ahluka dunah ma taraktu, aw kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah wahai pak saudaraku, puak-puak kafir, pemimpin kafir ni datang jumpa kamu minta aku tinggal Islam. Kamu ingat, kalaulah jika sekiranya bukan setakat mereka minta, bahkan mereka offer aku kuasa. Kuasa tu Nabi kata sampai tahap kuasa yang mereka beri, aku mampu pegang bulan di belah tangan kananku, matahari di sebelah tangan kiriku, untuk aku meninggalkan Islam dan kerja-kerja menyampaikan Islam. Demi Allah tidak akan aku tinggalkan sekalipun aku dibinasakan oleh mereka. Allahu Akbar. Ini jawapan komitmen istiqamah yang ditunjukkan oleh Nabi. Tuan-tuan sekalian, Nabi ditekan. Bermacam-macam propaganda jahat dibuat oleh manusia. Mereka kata Nabi ni tukang sihir, mereka kata Nabi ni pensyair, mereka kata Nabi ni tuan-tuan gila, macam-macam Nabi kena.
Sengaja saya bawa cerita Nabi. Nabi disanjung sejak daripada kecil sampai usia 40 tahun tu. Nak gambarkan pada kita Nabi ni orang sayang. Tapi sebab apa Nabi dihina? Sebab apa sahabat Nabi dibunuh? Sebab apa Nabi dibuat macam tu? Jawapannya sebab Nabi bawa Islam, tuan-tuan. Nabi bawa Islam. Sunnatullah, Allah Ta'ala jadikan orang bawa Islam. Begitulah Allah Ta'ala akan uji. Tuan-tuan, perkara inilah yang sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Perkara inilah yang sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita. Nabi tidak pernah lemah. Nabi tidak pernah berhenti kerja-kerja amal Islam ini tengah jalan. Nabi teruskan perjuangan. Nabi sampaikan risalah kepada manusia. Sampailah tuan-tuan di saat suatu ketika Allah Ta'ala mencabut nyawa isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Allah, tuan-tuan, memberi kesan yang begitu dalam kehidupan dan perjuangan Nabi. Tengah celah-celah tu pula Abu Talib, Nabi dapat berita nazak. Nabi balik cepat-cepat ke rumah Abu Talib. Bila pergi rumah Abu Talib, tuan-tuan sekalian, tengok di kaki katil belah kiri Abu Talib tu ada Abu Jahal, Abu Lahab, puak-puak kafir. Nabi masuk dekat dengan Abu Talib. Nabi kata, Nabi bisik pada Abu Talib, ya ammi qul ya ammi ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah kalimatan ashhadu laka indallah. Nabi bisik pada Abu Talib, orang yang bela dia daripada umur 8 tahun, tuan-tuan. Nabi dibela oleh Abu Talib dari usia 8 tahun. Nabi menikah usia 25 tahun, masih dalam penjagaan Abu Talib. Nabi dapat wahyu yang pertama usia 40 tahun pun. Abu Talib lah orang yang banyak menggagalkan perancangan jahat yang dibuat oleh puak-puak kafir. Nabi masuk, Nabi bisik pada Abu Talib, qul ya ammi ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Katalah, wahai pak saudaraku, tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku anak saudara kamu ni Rasulullah. Kalimatan ashhadu laka indallah. Kalau kamu sebut yang ni, walaupun kamu mati lepas tu, sembahyang pun tak dan, mandi wajib pun tak dan belaka, tetapi aku akan jadi saksi di hadapan Allah bahawasanya kamu telah melafazkan syahadah dan telah terima Islam. Tuan-tuan, tapi Abu Talib bila dengar begitu, puak-puak kafir ni kata, Abu Talib, cermat sikit. Jangan. Takkan kamu nak merosakkan tradisi ibadah Tuhan kita pada Lata dan Uzza. Akhirnya Abu Talib meninggal, tidak sempat Islam. Tuan-tuan, Abu Talib dimasukkan ke dalam neraka. Dalam kitab yang ditulis oleh para ulama, Rijalu wan Nisa Mubashiruna bin Nar, laki dan perempuan yang dijanjikan oleh Allah dalam neraka, antara yang tersenarai masuk selain daripada Abu Lahab, isteri dia Ummu Jamil, antara yang termasuknya ialah Abu Talib. Cuma Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin, menggambarkan tentang seringan-ringan azab dalam neraka yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW. Itulah yang akan dikenakan pada Abu Talib kerana sikap dia menjaga